Apa khabar semua warga Honda? Sorry. Bukan warga Honda. Haji Honda. Anda semua sudah layak menggelar diri anda sebagai Haji Honda kerana kita sudah sampai ke Twin Ring Motegi, tempat paling suci dalam Honda. Hari ini kita nak melihat haji-haji semua. Saya nak tunjukkan kepada haji-haji semua 7 kenderaan yang paling hebat pernah dihasilkan oleh manusia, iaitu Honda Type R. Mari kita saksikan sejarahnya. Okey, siapa antara korang ni yang tak kenal apa itu Honda Type R? Honda Type R ni basically kereta yang ada lencana warna merah tu lah. Dan Type R ni dia macam untuk peminat-peminat Honda, dia macam BMW punya M. Orang-orang yang pemilik ataupun peminat Type R ni, dia orang punya tahap devotion dia kepada brand tu adalah berpuluh-puluh kali ganda daripada peminat Honda biasa. Sebab Honda Type R ni satu, dia dah lebih mahal lagi daripada kereta Honda biasa, dan dia punya enjin juga lebih sensitif lagi dan memerlukan selenggaraan yang lebih mahal. Tapi mereka sukakan Honda Type R ni disebabkan di bawah lencana warna merah tu, dia bukan lencana warna merah saja tau. Untuk Honda Type R ni memang dia sama macam bila BMW buat M ke, Mercedes buat AMG, dia tukar macam-macam sampai body punya strength pun berbeza. Berapa banyak sport well pun berbeza. Ada tempat-tempat dia ada besi bagi kuat, dan dekat depan suspension tu ada macam-macam lah nak bagi kereta tu lebih kukuh, supaya bila dibubuh suspension yang keras, suspension yang ditala untuk pemanduan yang ganas, kereta ni boleh respons. Dan of course, tiap-tiap Type R akan dapat enjin VTEC yang paling canggih pada zaman dia lah kan. Apa-apa enjin VTEC yang ada zaman tu, dia akan dapat versi yang paling canggih sekali. Semua teknologi yang Honda ada, yang Honda tahu, dia akan cuba letakkan ke dalam Type R ni. Ini kenapa? Sebab Honda untuk begitu lama, dia champion dunia, world champion Formula 1. Tapi bila dia world champion Formula 1, dia tak boleh nak capitalize on that pasal dia tak ada produk yang special. Jadi antara produk yang special yang dia buat ialah Honda NSX. Tapi NSX tu ialah kereta yang sports car yang sangat mahal. So untuk melayan peminat-peminat Honda yang biasa ni, mereka telah menghasilkan hatchback yang mempunyai prestasi yang lebih tinggi. Dia mula dengan Civic Type R dan kemudian Integra Type R. Sekarang ni yang ada tinggal Civic sajalah Type R. So hari ni kita nak tengok model-model Type R yang paling ikonik, dan kita nak jelajah balik sejarah Honda Type R ni. Untuk yang ketujuh, di bawah sekali ni, saya rasa ini ialah Type R yang paling mungkin tak begitu diminati lah, iaitu Type R DC2 Integra ni, kereta yang pada pertengahan 1990-an lah. Ini kira masa tu Honda baru tu penghujung dia punya nama dia dalam Formula 1 tu, kali pertama dia masuk. So kereta yang dia nak gunakan untuk capitalize on that value of menang Formula 1 tu ialah Integra Type R yang inilah, itu pada tahun 1993. Ini kereta yang dia ekspor secara besar-besaran lah, yang banyaknya pergi ke US lah. Jadi US ni memang salah satu market yang bagus lah untuk kereta-kereta high performance. Untuk kali ni dia menggunakan enjin B18C, double overhead cam, VTEC 1.8, dan kuasa yang dihasilkan ni 197 kuasa kuda, iaitu satu angka yang melebihi 100 kuasa kuda per liter. So pada zaman tu 80-an sampai 90-an tu, mana-mana syarikat yang boleh menghasilkan enjin yang mempunyai horsepower, spesifik horsepower lebih daripada 100 horsepower per liter, kira-kira. So enjin ni sebagai enjin non-turbo, ada satu yang pencapaian yang sangat membanggakan, terutama sekali bila kita tengok dia punya redline 8000 RPM. Jadi untuk mencapai redline yang tinggi macam ni, dia orang terpaksa melakukan pelbagai-bagai lah untuk enjin tersebut, nak bagi piston semua ringan, balance cantik, extra polishing dalam enjin, semua benda-benda yang mahal lah yang perlu dilakukan untuk menghasilkan enjin yang boleh rest sampai 8000 RPM. Torque ni okey jugalah, 176 Nm untuk enjin ni. Jadi perubahan pada chassis pula ialah dia orang buangkan, nak bagi ringan lah terutamanya, dia orang buangkan sound insulation, gunakan cermin yang lebih nipis untuk tepi. Silap saya tepi dengan mungkin belakang, depan saya rasa mungkin sama. Kemudian dia ada tambahan sim well dengan sport well yang bertambah lah, bilangan sport well tu bertambah. Kereta ni sebenarnya kalau tengok dia, syarikat yang teliti, dia number of sport well per inch tu berbeza-beza ikut negara dan ikut keadaan sebenarnya, pasal kadang-kadang tak boleh keras sangat. So untuk yang ini memang dihasilkan untuk maximum performance, dia tambah sport well dengan sim well dan menjadikan kereta yang pada zaman tu lah antara front wheel drive yang paling sedap jugalah, boleh kira sedap lah zaman tu. Yang seterusnya,
Yang ni lebih popular sikit, pasal mungkin lebih baru sikit, lebih ramai orang kenal lah. Kalau otai-otai mungkin dia minat yang tadi sebelum ni. Tapi untuk nombor 6 ni, tempat ke-6 ialah Integra Type R DC5. Yang DC5 ni memang salah satu kereta yang banyak kalau kita tengok video-video kereta Jepun, ini memang diorang puji sangatlah DC5 ni. Dan disebabkan ianya memang lebih baik lah daripada yang DC2 tu, sebab Honda dah belajar macam-macam. Ni kali kedua diorang buat kereta Type R Integra ni, jadi diorang menghasilkan chassis yang lebih kukuh, lebih keras, enjin lagi banyak kuasa. Dan kali ni dia menggunakan enjin K20A 2.0 double overhead cam VTEC. Ini pun kuasa spesifik dia lebih daripada 100 kuasa kuda setiap liter. Dia 220 horsepower, so that means 110 horsepower per liter. Torque pun dah banyak ni, 206 Nm. Dan datang dengan masa tu lah rare jugalah 6-speed manual. 6-speed manual tu memang banyak membantulah kalau awak suka main track apa kan, shock lah. Dan kemudian datang dengan seat Recaro Ori, brake Brembo Ori, lepas tu gearbox tu close ratio, ada limited slip differential, dan suspension tu keras lah. Honda punya Type R ni suspension keras ni memang satu tak tahu, pada saya penyakit jugalah, kecuali yang last kali ni baru dia suspension dia lembut sikit. Harga di pasaran kereta-kereta Type R ni selalunya agak keras lah, terutama DC5 ni masih lagi orang suka buat masuk track. Yang DC5 ni jadi popular sangat. Saya ingat masa zaman dia ada satu local race organizer, dia organize single make series. Dia buat masuk semua kereta ni, semua kawan-kawan dia belilah. Beli atas AP Motorsports ke apa, murah saya tak tahu. So dia beli bawa masuk kereta Type R ni, DC5 ni dia buat series dekat Sepang. So itu yang menyebabkan dia punya image tu naik dengan banyak jugalah masa di Malaysia ni. Sebelum tu mungkin kaki Honda tahu tapi orang biasa tak tahu. So ini mungkin menyebabkan harga kereta ni DC5 ni masih lagi agak keras. Anyway, so itu masalah sebabnya kalau awak tengok acara-acara di track day ke ataupun lumba di Sepang, DC5 ni masih lagi popular. Dan juga banyak orang buat masuk. Piang punya dari Singapura. Betul kata Piang tu lah. Tak tahu, cari sendiri ya. Okey, sekarang kita masuk ke zone Civic Type R. Kita mulakan dengan generasi sekarang yang dia panggil FK8. Jadi FK8 ni yang menariknya, bila kita pergi sembang dengan dia punya chief engineer lah, masa dia bawa masuk tu dia panggil kita duduk sembang dengan chief engineer. Kita tanya dia, chief engineer, apa you punya falsafah bila tuning kereta ni? Jadi dia kata, saya sebenarnya I am a fan of European cars. I like a softer, more supple ride. So dia ni peminat kereta-kereta performance Europe, yang mana kereta-kereta performance daripada Europe memang dia punya ride dia tak keras macam batu melantun. Civic Type R sebelum ni semua ride keras sangat. Punya kerasnya, kalau awak bawa orang perempuan naik kereta ni, bawa pada kelajuan tinggi, cecah jalan yang beralun macam tu, dia nanti komplain sakit. Bergoncang macam tu. Yeah boy. Tahu, faham? Bergoncang, wow. Kalau tak pakai sport sebelah, garanti sakit lah. Bila sampai kat FK8 ni, kita sembang dengan dia punya chief engineer, dan chief engineer dia cakap, dia telah melakukan satu perubahan besar kepada front suspension kereta tu. Tapi masih lagi boleh mempunyai handling yang bagus. So inilah Honda Civic Type R pertama yang kita boleh pakai hari-hari, pada pendapat saya lah. Orang lain mungkin suka ride keras tu, saya tak tahu. Dan untuk yang ini, mereka telah menghasilkan kereta yang mempunyai adjustable suspension. Kemudian dengan menggunakan turbo. Ini kali pertama menggunakan VTEC turbo untuk Civic Type R. Jadi kuasa dia memang sangat tinggi lah. Walaupun enjin 2 liter, dia menjana 310 kuasa kuda dan 400 Nm. Jadi untuk kali ini Honda kekalkan kotak gear manual untuk membolehkan ianya kira jadi macam kereta, betul-betul kereta enthusiast lah. Dia tak ada version yang automatic, dan dia punya gear shift dia tu memang sangat-sangat sedap, very short, very precise. Dia punya click tu semua sedap lah. Dan anyway, untuk yang kali ni FK8 ni, dia antara kereta yang paling laju di Nürburgring. Ianya saya rasa kereta front wheel drive paling laju di Nürburgring buat masa ni, dengan masa 7 minit 43.8 saat. So ini memang satu kereta yang sangat-sangat berprestasi tinggi. Yang sebelumnya, sebelumnya ialah EP3 lah. Jadi untuk yang EP3 ni daripada 2001 sampai 2005, yang ini kereta hanya di UK. Yang ini tak sampai kat kita. Kita punya yang ini memang tak sampai kat kita. Yang ini memang dibuatkan untuk UK. Dia di Swindon dengan punya UK punya operations, menggunakan enjin 2 liter K20. Dia ni output dia berbeza-beza lah ikut pasaran. Kat Europe dia punya kuasa dia ialah 197
horsepower, tapi untuk versi JDM 212 horsepower. Perbezaan ni adalah disebabkan di Eropah peraturan mengenai penghasilan exhaust carbon dioxide emission lebih ketat. Jadi diorang tak boleh nak menghasilkan kuasa yang lebih tinggi. Yang ini seperti yang boleh nampak ialah jenis hatchback. Kita punya yang mai ke Malaysia, kita ambil semua yang jenis sedan. Yang ini pula ialah satu kereta yang sangat rare dan sesuatu yang Honda Malaysia memang banggalah. Civic FD2 ni ialah version sedan dan kali ini inilah kali pertama Honda Malaysia bawa masuk secara rasmi Civic Type R, dan ianya merupakan satu yang membanggakan sangat untuk Honda kerana masa tu memang Malaysia ni salah satunya pasaran luar daripada Jepun yang dia beri kebenaran untuk menjual Civic Type R FD2 ni secara rasmi. Tak tahu apa yang dia orang pujuk, apa yang dia orang bodek, berapa kereta yang dia orang janji nak beli untuk sampai dapat kebenaran ni. Tapi masa zaman-zaman ni memang Honda masa tu tengah agak aktif dengan Merdeka Millennium Endurance. Jadi kereta ni memang dinampak sebagai satu nice tie-in lah, produk tie-in untuk dia punya usaha untuk memenangi Merdeka Millennium Endurance tu. Dan kereta ni masa baru keluar tu memang tak pernah kita dengar lah bahawa Honda Civic nak cecah harga RM200,000 lah. And for that money, you memang dapat satu kereta yang sangat fokus. Enjin dia K20A, power 220, 215 Nm torque. Dan seat Recaro biasa, brake Brembo, tayar Bridgestone Potenza RE070. Tak boleh tukar tayar ni RE7070 ni kalau hampir tukar, kereta jadi tak sedap. Kereta ni dia punya tuning dengan tayar tu sunyalah halusnya, tak boleh tukar tayar brand ni. Kena pakai tayar ni exactly spec ni. So yang ni selain ni kalau hampa nak, harga masih lagi mahal jugalah, dalam 120 sampai RM140,000. Tapi kalau kereta elok, tak ada accident, semua masih lagi original, berbaloi, simpanlah. Kereta ni akan meningkat dalam nilai. Ini kedua, ini legend lah. Jadi ini salah satu daripada hasil Honda masuk Formula 1. Jadi lepas dia dah boleh menghasilkan enjin-enjin yang boleh mengalahkan jenama-jenama besar macam Porsche, Tag Heuer itu enjin Porsche lah, Cosworth, apa lagi jenama-jenama satu enjin yang dihasilkan, Renault, semua dia dah pukul ni, semua nama-nama besar dalam Formula 1. Jadi Honda dah berjaya pukul semua jenama-jenama besar ni. Jadi dia dah tak malu lagi untuk menghasilkan satu kereta sports mid engine. Jadi pasal dia masa tu Senna memandu menggunakan enjin Honda, jadi salah seorang pemandu Formula 1 yang dipanggil untuk membantu mereka menala kereta ni, iaitu Honda NSX, ialah Ayrton Senna. Jadi NSX Type R ni kiranya lagi special pada NSX biasalah, dan untuk kereta ni dia orang memang cuba nak mengejar prestasi. Sebagai contohnya mungkin Ferrari lah. Ada orang panggil dia Ferrari Killer, dan dia orang try lah nak jual kereta ni sebagai Ferrari Killer. Yalah, maksudnya apa yang kurangnya kan. Yang ni pun tuning by Formula 1 punya legend Ayrton Senna kan. Tapi dia tak sampai pasal mungkin dia punya jenama tak cukup kuat, ataupun mungkin mereka bentuk tu tak cukup menarik. Jadi untuk NSX Type R ni dia panggil NA1. Ini daripada tahun 1992, dan dia orang buang 120 kilo berat daripada NSX biasa. Cermin nipis tu macam biasa, airbag, sound insulation dia buang. Enjin dia 3 liter, 276 horsepower. Untuk zaman tu enjin yang non turbo, ini kira kuasa output yang agak bagus, dan dia punya power tu hantar ke tayar melalui kotak gear 5 kelajuan manual. Dan banyak juga komponen-komponen body dia yang menggunakan carbon fiber, spoiler, painted hood, deck lid, barang-barang structural belum lagi lah, ini semua kosmetik kat bahagian luar lah. Dan untuk yang jenis yang kedua, itu NA2 yang pakai lampu gelembung tu, yang ni menggunakan enjin 3.2 liter V6 dan menghasilkan 290 horsepower, dan yang ni dikatakan sama dengan Ferrari 360 Challenge Stradale. Tapi itulah kata, enggang biarlah dengan enggang, pipit tutup sapi ligan. Nama hang tak cukup kuat, walaupun hang tera macam mana pun buat enjin, nama hang bukan Ferrari. Hang kena mau ingat tu. Jangan marah nah, kaum-kaum H, keluarga kaum-kaum H, keluarga orang bangsa Honda, jangan marah. Saya cakap ni betul. Dan ini the granddaddy, grandpapa dia ialah Honda Civic Type R EK9. Yang ni daripada tahun 1997. Ini dikatakan Type R yang pertama. Yang mula pakai batch Type R ialah yang ni. Masa tu enjin 1.6 lagi, B16B. Yang ini bila kita tengok dia punya red line tu, kita baca majalah lah masa tu kan, 1997 tu, kita tengok magazine pasal kereta ni tak masuk secara rasmi. Lepas tu adalah grey import. Kita tengok, wow, dia punya red line 8,200 RPM. Pada masa kebanyakan kereta red line 5,000 sampai 6,000, yang ni red line 8,200 RPM. Dan kuasa yang dihasilkan
menghasilkan 182 horsepower. Ini antara enjin awal yang menjanakan kuasa lebih daripada 100 horsepower per liter. Ini menunjukkan Honda showing off lah, kata bukan hampa saja yang pandai buat enjin high output, kita akan produce satu enjin yang dipanggil ultra high output lah. Anything above 100 horsepower per liter dikira ultra high output. Yang ni memang Jepun aja, ini tak ada yang Malaysia punya. Kalau dapat yang masih semua ori lagi, ada orang kata lah dalam pernah terjual lah, tak sampai ini tapi kata delivery mileage lah 500 km, ada orang beli RM400,000. Sampai macam tu ke harga dia? Memang Honda ambil segala apa ilmu yang dia tahu daripada Formula 1 untuk push engine production sampai 8,200 RPM. Ni tahun 1997 tau. Okey, itu dia sejarah kereta paling hebat di dunia. Mesti bangsa-bangsa hate setuju lah. Kalau hampa tak setuju dengan apa penerangan aku ke, aku tak cukup pandai ke, tolong bagi tahu. Masuk komen, kita gaduh situ. Jom, tak ada hal punya. Okey. Lepas ni nak macam biasa, kalau ada apa-apa tulis komen kat bawah. Kalau nak minta kita senaraikan kereta-kereta lain ke, Bentley bawah 25,000 pun boleh. Syasha dia memang cekap cari benda-benda macam tu. Nanti kita akan boleh jumpa Bentley dengan Rolls Royce bawah 50,000. Hampa ingat tak ada? Ada. Tobat ada. Bentley dengan Rolls Royce bawah 50,000. Tahun bila aku tak tahu. Kalau mau, jangan lupa tekan butang like tu. Kongsi dengan kawan-kawan. Tu, tekan butang subscribe dan butang loceng. Sehari kami buat keluar video Bentley bawah 50,000. Hampa tak tahu menyesal. Teriak sampai 3 hari. Okay? Kita jumpa lagi.